Okey, mula-mula Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pagi ini kita akan mulakan, kita akan teruskan pembelajaran kita dalam talian. Ini adalah mungkin yang terakhir untuk minggu ini, sebab minggu depan kita akan belajar bersemuka, di dalam kelas. Okay, untuk hari ini cikgu akan guna buku teks muka surat 30. Muka surat 30. Kita akan belajar satu tata bahasa, iaitu kata kerja dan kata bantu. Okey, so ada dua. Satu kata kerja dan satu ialah kata bantu. Okey, so kamu boleh rujuk pada buku teks muka surat 30. Okey, cikgu akan buat tayangan slide sini, berpandukan slide. Okey, sekejap. Okey, kamu nampak slide cikgu? Nampak, Kak Guru. Nampak? Okey. So tajuk slide kita, okey. So hari Khamis. Ya? Tak dengar suara cikgu. Ya? Tes, dengar? Dengar. Okey. Ada yang dengar, ada yang tak dengar. Tak dengar tu mungkin lain. Okey. Okey, slide ni bergerak. Seronoknya terapi minda. Okey, kata kerja dan kata bantu. Sama seperti dalam buku teks kamu. Okey. Untuk pembelajaran hari ini ialah kamu dikehendaki bercerita dengan menggunakan kata kerja dan kata bantu berdasarkan bahan. So, berdasarkan bahan iaitu teks dan gambar yang diberi, kamu diminta untuk menulis cerita dan seterusnya menggunakan kata kerja dan kata bantu. Okey, diberi perenggan yang pertama. Tajuknya Seronoknya Terapi Minda. Okey. Ahmad dan kawan-kawannya menyertai kem motivasi minda sehat di latar Bukit Hijau. Okay. Kem itu dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Kebangsaan Taman Kencana. Setelah sampai di sana, Ahmad dan kawan-kawannya, lepas tu dia suruh kamu lengkapkan cerita ini. Okay. Baik, untuk membuat kerja ni, kamu diberi penekanan kepada untuk menggunakan kata kerja dan kata bantu. Okey. Baik, kata kerja, faham kata kerja? Apa maksud dia kata kerja? Boleh seorang bagi respon? Siapa boleh bagi contoh kata kerja? Sila bagi respon dengan cikgu. Cikgu tanya contoh. Apa contoh kata? Membaca. Okay. Membasuh, membaca. Menulis. Menulis, okey betul. Membaca, menulis. Melukis. Okey, itu contoh kata kerja. Jadi penerangannya apa? Kata kerja ialah suatu apa? Suatu kata yang menerangkan apa? Menerangkan kerja ataupun menerangkan perbuatan, melakukan sesuatu perbuatan. Maksudnya kata kerja ni ialah kata yang menerangkan sesuatu perbuatan, sesuatu kerja. Okey.
Okey, untuk membuat ni berdasarkan gambar, okey, dalam muka surat 30 tu, jadi kita kena kenal pasti apakah kata kerja yang terdapat di dalam gambar. Okey, apakah kata kerja yang terdapat di dalam gambar. Okey, kita mulakan. Okey, sini kata kerja dulu. Okey, nampak tak? Slide cikgu. Yang cikgu bulat tu, nampak? Nampak cikgu bulat? Okey. Okey, apakah kata kerja yang sesuai untuk gambar yang cikgu bulatkan ni? Bagi seorang, apakah kata kerja? Duduk. Berbual. Duduk berbual. Boleh? Duduk berbual. Okey. Duduk di mana tu? Pondok. Pondok. Okey. Pondok. Okey. So nanti kamu nak buat ayat, nak buat cerita. So yang baju merah tu agak-agak kamu sedar. Siapa baju merah tu? Kawan dia. Kawan. Tadi berdasarkan pengenalan tadi, dia kata Amar dan kawan-kawannya menyertai kem motivasi minda sihat di latar Bukit Hijau. Kem itu dianjurkan oleh unit bimbingan dan konseling. Maksudnya ini adalah sekumpulan murid sekolah. Kalau murid sekolah mungkin dia bersama cikgu. Jadi kamu boleh buat ayat nanti. Cikgu bagilah nama. Unit konseling, contoh cikgu Aswandi ya. Cikgu Aswandi sedang duduk berbual dengan Amar di bawah pondok. Okey. Okey. So dah boleh tulis itulah. Kamu dah boleh catat dalam catatan tu, duduk berehat, duduk berbual pun boleh. Okey. So kita dah ada satu kata kerja berdasarkan gambar. Okey, yang kedua. Apa kata kerja yang sesuai tu? Apakah kata kerja yang sesuai? Apa tak yang bulat tu? Berjalan. Berjalan. Berbual. Kamu tu berbual ke ni? Nampak tak yang cikgu bulat ni, yang kedua ni? Dia berbual dengan siapa tu? Tak sesuai berbual ni. Berjalan. Berbual dengan cikgu. Mengambil kayu. Mengambil kayu. Kayu apa tu? Kayu api. Okey, kayu api. Okey. Mengambil kayu api, mengangkat kayu api, membawa kayu api untuk apa? Untuk unggun api. Untuk membuat unggun api ataupun untuk memasak. Okey. So yang kedua mungkin boleh kata mengumpul kayu api. Okey. Bagilah nama kotak ni. Cikgu Hasan mengumpul kayu api untuk dijadikan unggun api untuk memasak makanan. Okey. Okey, so dah ada dua. So yang ketiga, dalam petak tu dua orang murid. Buat apa? Apa kata kerja yang sesuai? Memasang kemah. Memasang kemah. Okey, bagus. Memasang kemah. Selain pada memasang kemah, ada tak istilah lain? Kalau tak nak guna memasang kemah. Dua orang murid. Okey, bagus. Siapa tu? Rizwan. Nora Syikin. Nora Syikin. Sama dengan suara Rizwan tadi. Okay. Mendirikan kemah. Okay. Ataupun memasang kemah pun boleh juga. Dua orang murid atau kamu nak bagi nama Ahmad dan Lofi mendirikan kemah untuk mereka bermalam pada malam. Okay. Jadi kata kerja ni penting. Kata kerja mestilah tepat dengan gambar. Okay. Macam tadi kan ada murid kata berbual. Tak sesuai lah kalau ni kata berbual lah. Ini padahal dia membawa kayu api. Okey, seterusnya yang keempat. Apa tu? Mendengar lagu. Mendengar lagu. Okey, bagus. Mendengar lagu. Ada lain? Ada kosa kata lain?
mendengar lagu. Duduk berehat sambil mendengar lagu. Okey. So ataupun mendengar muzik. Mungkin dia dah penat bekerja, dia nak berehat, sambil berehat dia mendengar muzik. Okey, seterusnya yang kelima. Kelima ada apa kata kerja situ? Menghirup udara segar. Menghirup udara segar. Okey, boleh juga menghirup udara segar sebab dia berdiri di tepi sungai. Okay, ada jawapan lain? Ada idea lain? Tak ada? Menghirup udara segar. Ya? Menengok alam sekitar. Betul ketiga. Menengok alam sekitar. Okey. So kalau boleh ubah sikit. Menengok tu melihat alam sekitar, menikmati pemandangan alam sekitar. Okey. Supaya bahasa dia lebih dramatis. Okey. So kamu boleh tulis itu berdiri dan menghayati alam sekitar. Berdiri dan menghirup udara segar. Okay, itu kata kerja lah tu. Itu kata perbuatan. Dia berdiri dan menghayati, melihat, menghirup udara segar. Okay, bagus. So, seterusnya, yang keenam tu. Dia pejam mata, lepas tu ada gambar laut pula. Okay, tu apa tu? Apa istilah dia tu? Orang yang sama tadi, yang berdiri, menghayati alam sekitar, lepas tu dia tunjuklah gambar, dia fokuskan, orang tu tutup mata dan bayangkan laut. Itu apa maksud dia? Padahal tak ada laut situ. Jadi apa istilah yang sesuai itu? Dia menghidup macam dekat laut. Dia Menghidup. Menghidu ni macam bau kan, menghidu guna hidung kan, dia bau. Dia bukan menghidu, dia bernapas. Apa kaitan bernapas dengan gambar air laut tu? Apa istilah yang sesuai itu? Kamu pejam mata, lepas tu kamu nampak benda yang lain, kamu bayangkan benda yang lain, itu dipanggil apa? Bermimpi. Okey, hampir tepatlah. Tapi bermimpi ni selalunya dalam tidur. Padahal dia tak tidur ni, dia berdiri kat sungai tu. Apa istilah yang lain? Bayangkan. Okey, bagus. Siapa tu? Muhammad Rizwan Asman. Muhammad Rizwan. Bagus Rizwan. Kata yang tepat. Membayangkan. Dia membayangkan. Ataupun mengimajinasikan. Okey. Itu istilah tepat ialah membayangkan. Okey. Okey. Cikgu tu dengan muridnya berdiri tepi sungai, menikmati pemandangan yang indah, menghirup udara dan membayangkan. Ada bayangkan apa? Dia membayangkan Laut. Dia membayangkan seperti berada di tepi pantai yang indah. Padahal dia tepi sungai. Okay. Jadi mungkin ada bunyi air terjun. Lepas tu ada udara segar, dia bayangkan berada di tepi pantai yang indah. Okey. Selanjutnya yang terakhir itu melompat. Hori. Okey, melompat. Okey, bagus. Okay, melompat ke jangan. Okey. Jadi dia rasa seronok. Okey. So sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kata kerja yang kita dapat senaraikan berdasarkan gambar. Okey. So, nanti kita akan buatlah penulisan. Kita masuk setelah sampai di sana, Amar dan kawan-kawannya buat apa? Okay. Kawan-kawannya
ingin mendirikan kemah, untuk bermalam. Cikgu Hasan mengumpul kayu api untuk dijadikan unggun api. Cikgu Aswandi dan Amal sedang berehat di bawah pondok sambil menghati kawan-kawannya membuat kerja. Itu yang kita akan gunakan semasa membuat cerita. Tapi ini baru kata kerja. Dalam arahan tadi dia suruh masukkan kata kerja dengan kata apa? Arahan tadi? Kata kerja dengan kata bantu. Okey. Bagaimana pula dengan kata bantu? Siapa tahu kata bantu? Siapa masih ingat kata bantu? Siapa boleh bagi contoh kata bantu? Kata bantu ni dia digunakan sebelum kata kerja. Dia menerangkan untuk menerangkan kata kerja tu. Jadi kita gunakan kata bantu. Ada yang ingat? Lupa? Cikgu terangkan. Di sini kamu boleh buat catatan dalam otak kamu. Sebagai kamu ingat nanti sampai hujung tahun ataupun masuk sekolah menengah pun benda yang sama kamu akan belajar. Baik, kata bantu ada dua, iaitu kata bantu dari segi aspek dan kata bantu dari segi ragam. So ada dua jenis. Kata bantu dari segi aspek masa dan kata bantu ragam. Kita tengok apa dia kata bantu aspek. Boleh nampak? Cuba seorang baca. Cuba seorang baca kata bantu aspek. Saya. Sebut nama dan baca. Saya Nur Syikin. Nora Syikin. Syikin baca. Kata bantu aspek. Berdasarkan Tata Bahasa Dewan edisi baharu, kata bantu aspek memberitahu sama ada perbuatan itu sudah, sedang atau belum dibuat. Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa, iaitu sama ada lampau, kini atau masa hadapan. Bentuk-bentuk kata bantu ialah telah, baru, pernah, sedang, masih, akan dan belum. Bagus. Terima kasih Syikin. Baca dengan jelas. Daripada apa yang kamu dengar Syikin baca tu, boleh faham. Kata bantu aspek ialah menerangkan sesuatu perbuatan itu. Yang kita dah sebut tadi, kata kerja, kata perbuatan tadi. Contohnya tadi apa? Mendirikan kemah. So kita boleh gunakan kata bantu. Mereka sedang apa? Sudah mendirikan kemah, sedang mendirikan kemah, akan mendirikan kemah. So bergantung pada gambar. Kalau berdasarkan gambar tu, apa yang sesuai? Nak menerangkan sedang berlaku ke, sudah berlaku ke, belum berlaku? Sedang. So gunakan sedang. Sedang mendirikan kemah. So kita akan guna kata bantu itulah dalam menerangkan perbuatan tu. So di sini dia bagi kalau dah berlaku mungkin boleh guna pernah, telah. Kalau sedang berlaku guna sedang. Kalau belum berlaku mungkin guna akan ataupun belum. Baik, ini contoh dia. Contoh-contoh kata bantu. Telah mendirikan kemah, sudah mendirikan kemah, akan. Akan apa itu? Akan apa? Akan mendirikan kemah. Masih ini maksudnya berjalan, sedang berjalan. Masih dengan sedang sama. Belum ada yang belum berlaku. So ini adalah contoh-contoh kata bantu aspek. Kita tengok pula kata bantu ragam.
Siapa nak baca kata bantu ragam? Saya Syazatul. Okey, Syazatul. Okey, baca Syazatul. Kata bantu ragam. Mengikut tata bahasa Dewan Edisi Baharu, kata bantu ragam ialah bentuk kata yang menyatakan atau menerangkan ragam perasaan yang berkait dengan perbuatan yang dilakukan seperti hendak, mahu, harus, mesti, boleh dan dapat. Okey. Okey, jelas Terima kasih Syazatul, dia baca dengan jelas. Okay, kata bantu ragam ni digunakan untuk menerangkan ragam perasaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan. Okay, kita nak terangkan perbuatan tu ada seperti hendak buat, mahu buat, perbuatan tu mesti harus buat, perbuatan tu mesti buat, ataupun boleh dan dapat. Okay, so kita boleh carta dia di sini. Kata bantu ragam kita boleh guna mesti. Okay. Contohnya sebagai murid mesti apa? Mesti belajar dengan tekun. Okay. Boleh kita boleh sebagai murid boleh menjawab soalan. Okay. Boleh menjawab, dapat menjawab. Okay. So kita boleh guna kata bantu ni untuk menerangkan kata kerja. Okey, jelas? Okey, boleh catat jelas? So ada dua kata bantu aspek, kata bantu ragam. Okey. So cikgu akan bagi sikit lagi contoh ayat. Okey, sini adalah contoh ayat kata bantu aspek tadi. Contohnya telah, sudah, pernah. Okey, telah, sudah dan pernah menunjukkan perbuatan yang telah berlaku. Perbuatan tu telah berlaku. Peristiwa tu telah berlaku. Contoh, kami sudah membaca buku itu. Dia terangkan situ, kata kerja ialah membaca. Jadi, diterangkan situ sudah membaca. Maksudnya dia dah buat, dia dah baca. Okay, mungkin dalam menghadapi ujian, kami sudah membaca buku itu. Jadi, untuk jawab soalan tu mungkin dia jawab. Okay. Kalau kata dia pernah bekerja di kedai itu, pernah bekerja. Bekerja ni kata kerja, perbuatan. Kata bantu situ pernah maksudnya dia telah buat, dia telah bekerja sebelum tu. Jadi jelas kata bantu aspek itu telah, sudah, pernah. Maksudnya perbuatan yang telah berlaku. Okey, kalau perbuatan tu sedang berlaku. Macam kita ni sedang belajar. Maksudnya Khairi sedang menunggu kawannya di perhentian teksi. Maksudnya dia sedang menunggu tu sekarang ni. Okey. Ataupun kalau kita nak guna Khairi masih menunggu kawannya di perhentian teksi pun boleh. Masih boleh maksud yang sama. Maksudnya sedang berlaku. Khairi tengah menunggu kawannya. Okay. Tengah tu pun maksud sedang. Okay. Kan saya tanya kau tengah buat apa? Aku tengah masak, tengah belajar. Okay. So maksudnya sedang. Okey, bagi perbuatan yang belum berlaku ataupun yang akan berlaku, mungkin esok 10 minit lagi, okey, esok minggu depan, so akan, guna akan. Mereka akan bertolak ke Pahang pada esok pagi. So maksudnya benda tu belum berlaku lagi. Jadi kena buat hari yang akan datang. Kita boleh kata mereka akan bertolak ke Pahang semalam. Salah lah. Akan tu belum berlaku, semalam dah lepas. Jadi ayat tu salah. Mereka akan bertolak ke Pahang pada esok pagi. Kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Okay. Akan berjumpa minggu hadapan. Okay. Benda tu akan berlaku ataupun belum berlaku. Minggu depan baru berlaku. Okey, jelas So kalau boleh ingat, kamu boleh bezakan nak guna telah bila masa nak guna telah, bila masa nak guna sedang,
Bila masa nak guna akan? Yang menentukannya ialah masa. Masa sebut telah berlaku dan lepas, sedang berlaku dan akan berlaku pada masa depan. So itu maksudnya kata bantu aspek. Okey. Seterusnya cikgu bagi contoh untuk ayat kata bantu ragam. Okey, kata beragam. Hendak, mahu atau ingin. Menunjukkan suatu keinginan atau tujuan. Tunjukkan suatu, dia nak melakukan. Dia nakkan sesuatu. Contoh ayat, dia hendak membeli sebuah motosikal. Jadi dia ada keinginan, dia ada kemahuan, hendak membeli. Okey. Seterusnya yang kedua, menunjuk perbuatan yang mesti dilakukan. Kita nak terangkan perbuatan tu mesti buat, wajib buat. Contohnya, macam sembahyang. Sembahyang, solat. Solat tu kan wajib. Jadi kita boleh kata, kita wajib bersembahyang pada setiap waktu. Murid-murid harus mematuhi peraturan sekolah. Harus mematuhi. Di sini kata harus. Maksudnya, kena buat. Setiap warga negara mesti menjaga kebersihan alam sekitar. Mesti. Maksudnya, kena buat. Tak ada alasan. Okey. Seterusnya, kata bantu menunjukkan keupayaan membuat sesuatu. Maksudnya, dia boleh buat. Ada orang boleh buat, ada orang tak boleh buat. Tapi kita nak terangkan, seorang tu boleh buat. Kasim dapat mengangkat batu yang berat itu. Dapat. Okey, dapat tu menunjukkan dia boleh buat. Okey. Kita boleh juga, Kasim boleh mengangkat pun boleh juga. Okey. Seterusnya, kata bantu menunjukkan perbuatan kebarangkalian atau kemungkinan. Mungkin. Maksudnya tak pasti. Jika tidak, pasti. Contohnya, pegawai itu mungkin bersinggah di gerai makan Medan Sera. Maksudnya tak pasti. Okey? Tadi kita boleh guna perkataan mungkin. So ini adalah contoh kata bantu ragam. Okey? So kamu boleh bezakan nantilah masa nak buat ayat tu. Okey. Seterusnya habis. Okey, habis. Cikgu ada bagi latihan. Okey, cikgu ada bagi latihan. Okey. Okey, nampak Google Classroom ke cikgu? Ya? Okey, Google nampak? Classroom ke? Cikgu akan post dalam Google Classroom. Kamu buka, tapi cikgu belum post lagi. Lepas pengajaran baru cikgu post. Okey, dalam pukul petang nanti pukul 12 kamu buka. Kamu akan jumpa. Okey, inilah yang kita belajar tadi. Okey. Lengkapkan teks dengan kata bantu dan kata kerja yang sesuai berdasarkan gambar. Maksudnya cikgu letakkan tempat kosong ni untuk kamu letakkan sama ada kata bantu atau kata kerja. Salah satu. Kalau yang biru tu kata kerja, so yang ni kena letak kata bantu. Kadang-kadang cikgu dah bagi kata bantu, kamu masuk pula kata kerja. Contohnya, setelah sampai di sana, Ahmad dan kawan-kawannya mencari tempat yang sesuai. Apa dia? Apa kata bantu? Setelah sampai di sana, Ahmad dan kawan-kawannya mencari tempat yang sesuai. Dapat. Dapat. Ya. Sesuai dapat. Kata bantu, maksudnya perbuatan tu dia mesti buat. Apa yang sesuai? Cikgu sedang. Sedang mencari tempat yang sesuai. Setelah sampai di sana, Ahmad dan kawan-kawannya sedang mencari. Ada lagi yang lebih tepat? Mungkin kita boleh kata harus. Buat benda tu dia nak bermalam, dia kena buat. Mungkin kita boleh kata harus.
Okey, harus. Jadi kamu boleh terus type, harus, harus mencari tempat yang sesuai. Mereka akan kemah di situ. Apa? Dia dah bagi akan. So ini ialah kata kerja. Mereka akan apa? Mereka akan Mendirikan. mendirikan. Jadi kamu terus type nanti, mendirikan. Ini boleh terus type, mendirikan kemah. Okay? So kamu boleh buka nanti, kamu open with PDF. Daripada situ kamu dah boleh terus type. Okay? So kamu isilah sini, ada 10 markah. Okay? Jelas? Jelas. Okay. Jelas. Baik. Jelas. Okay, ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. So, senang Cikgu, saja Ya. yang cerita tu nak tulis dalam buku penulisan ke tak payah? Cerita. Cerita tu kena tulis dalam buku penulisan. Dalam buku penulisan. So, dalam buku penulisan kamu tu, dia dah ada apa? Bekerja dah cikgu bagi. Yang pertama sekali, rumusan. Kan? Mula sekali kerja rumusan. Yang kedua, Mengedit dah lupa dah. bacaan. Ajar, bagus. Mengedit bacaan. Okay, yang ketiga, ceritalah. Cerita. Okey. Mengedit bacaan. Cerita apa cikgu? Cerita yang kita belajar pada hari Selasa tu, muka surat, kita tengok video. Keresahan Sang Kancil. Keresahan Surat 26. Sang Kancil. Muka surat 26. Siapa yang terlepas boleh tengok video yang cikgu post dalam grup. Tengok dalam video dalam grup tu. Okay. Kemudian cikgu suruh siapa ada rakam. Siapa dah rakam, dia bercerita rakam. Okay. Jadi siapa yang dah rakam boleh hantar rakaman ke dalam Google Classroom. Kepada cikgu. Kamu ataupun kamu masukkan dalam itu, kamu hantar link ke cikgu. Okay. Jadi cikgu akan dapat tengok. Okay, jadi cikgu boleh bawa bakat kamu bercerita. Mungkin kamu boleh wakil sekolah nanti. Sekurang-kurangnya kamu wakil murid tahun 6 dalam sekolah. Kemudian kalau kamu betul-betul bakat, kita boleh hantar untuk wakil sekolah untuk pertandingan bercerita. Okey. Boleh? Tak kisah kamu nak ambil bercerita tu kat taman ke tak apa, dalam bilik tak apa. Yang penting ialah cara penyampaian. Cara penyampaian cerita. Okey. So, cikgu rasa cukup untuk hari ini. Okey. Nanti pukul 12 cikgu akan post latihan tu, kamu boleh jawab. Kristijen ada? Kristijen. Kristijen. Hello, Kristijen. Dengar Kristijen. Kristijen. Okey. Kamu dah submit latihan kamu, tapi kamu submit tu dalam apa doc. Google Doc. Kalau Google Doc tu cikgu tak boleh nak marking. Okey. Jadi cikgu nak kamu cuba buat dalam PDF. Cikgu, Ya. Kristen tu siapa? Kristen tu siapa? Tak tahunya ada nama Kristijen. Siapa? Kristijen Iswar. Saya cikgu. Orang yang sama? Oi, tak boleh nampak. Kenapa pula dua? Sekali. Tak ada. Sebab yang dua nama. Kenapa ada dua? Bukti kot. Tak tahu.
Orang yang sama. Simi Daliwal dengan Christian ni orang yang sama ke? Tak. Bukan. Tak sama. So Christian. Okey. Saya Randy. Randy cikgu dah return balik kan? Kan? Ya. Dah check dah. Okay, Christian cikgu tak boleh mark pasal dia buat dalam doc. Okay, so cukup untuk hari ini. So cikgu harap kita akan jumpa pada minggu hadapan kelas bermuka. So kita boleh belajar dengan lebih senang lah, lebih mudah. Okay, so cikgu harap kalau harap kita akan terus belajar bermuka lah. Okay, so kurangnya kamu ada pengalaman belajar secara online. Okey, jadi kamu beruntung ni. Sekolah rendah pun kamu dah dapat merasai belajar secara online. Cikgu dah tua baru dapat belajar online. Okey, so kamu muda-muda lagi dah terdedah pada benda-benda online. So tak apa. Dan cikgu harap jadual semua dah dapat kan? Ikut jadual waktu. So bawa buku teks. Siapa yang dah beli buku kerja tu nanti pun bawa. Cikgu nak terangkan apa benda yang kita perlu buat. Dan buku rampaian, tahu buku rampaian, buku satu tu, buku yang kecil tu. Okay. Buku rampaian tu biasanya cikgu perlukan 2. Okay. Kemudian buku penulisan pun 2. Okay. So kita jumpa pada minggu hadapan. Dan cikgu akan post satu page cikgu. Okay. Sepanjang kita buat pembelajaran online ni, cikgu dah buat page. Okay. So di situ kita akan cikgu akan post pada kamu untuk kamu buat rujukan. Luffy, jangan keluar lagi. Okay, so cikgu stop record. Okay, stop record. Sebelum tu, okay, sekejap cikgu stop record.